non-homogeneous. Okay, bila kita nak solvekan non-homogeneous equation, so kita akan pakai dia ada method dia untuk solvekan. Okay, so yang macam nak cakap yang pasti yang perlu awak tahu first sekali this one. Okay, dia punya general solution. So untuk general solution bagi non-homogeneous equation, this one. Okay, dia takkan berubah. Even awak pakai method undetermined coefficient ke, ataupun method yang akan kita belajar hari ini, iaitu method of variation parameter ke, dia punya general solution bagi non-homogeneous equation tetap sama, iaitu yx equal to yhx plus ypx. Okay, dia punya general solution dia sama. Di mana yhx ni kita dah belajar sebelum ni. Okay, kita dah jumpa masa kita nak tahu ataupun masa kita nak kenal pasti homogeneous equation tu. Betul? And then di dalam method of undetermined coefficient pun kita jumpa macam mana kita nak solvekan homogeneous solution. So saya rasa dah tak ada masalah untuk this part. Okay, hopefully semua orang dah boleh ataupun dah mahir macam mana kita nak cari homogeneous equation ataupun homogeneous solution, homogeneous solution. Okay, so now ypx. Okay, so ypx ataupun particular solution ni macam mana kita nak cari? Okay, disebabkan nak cari ypx ni lah dia dikenal macam kita jumpa dua method ni, iaitu method of undetermined coefficient dan juga method of variation parameter. Di mana kedua-dua method ni dia punya fungsi dia tetap sama, iaitu kita nak cari ypx kita ataupun particular solution kita. Okay, faham? Alright, so tetapi dia ada perbezaan lah. Kalau kita pakai method of undetermined coefficient macam sebelum ni, kita nak cari ypx kan. Kalau kita cari ypx menggunakan method of undetermined coefficient, di mana kita akan refer kepada fx. Betul tak? Nak cari ypx, okay, maksudnya bila kita nak cari ypx tu mesti kena depend daripada kita punya fx kita, function fx kita. Okay, dekat situ kan dia ada tiga jenis kan. Kalau dia case yang pertama macam mana, case yang kedua macam mana, case yang ketiga macam mana. Okay, dia melibatkan ketiga-tiga case untuk function fx tu. Alright, itu kalau method of undetermined coefficient. Now yang kita nak belajar sekarang ni adalah method of variation parameter. So bila melibatkan method of variation parameter, dia punya formula dah berlainan. Okay, so di mana kalau kita nak cari ypx, okay, dia punya ypx formulanya adalah u kena time dengan y1x. Okay, and then plus b time dengan y2x. Di mana sekarang ni untuk method of variation parameter yang awak perlu tahu, awak kena cari apa itu u. Okay, macam mana nak dapat u? Dan awak kena tahu nak cari y1x. Y1x apa? Sama jugalah v and y2x. Benda ni yang kita akan cari, kita akan dapatkan, dan kita dapatkanlah ypx ni. Once kita dah dapat ypx and dah dapat yhx, so kita bolehlah dapat general solution bagi non-homogeneous equation. Okay, clear tak apa yang saya tengah introkan dekat korang semua? Boleh? So nampak tak sekarang ni? Dua method yang berbeza untuk mencari ypx. Once awak dapat ypx, awak dapat yhx, awak combine-kan, barulah awak dapat general solution bagi non-homogeneous equation. Okay, clear? Any question? Okay tak? Okay, Puan. Okay, alright. So once semua okay, kita continue dengan next slide. Okay, so this one is a method to solve bila melibatkan variation parameter. Okay, so bila kita contohlah bila soalan minta awak solvekan non-homogeneous equation menggunakan method of variation parameter. Okay, first kali apa yang awak kena tahu, awak kena identify dulu yang mana satu A, okay, yang mana satu fx.
melalui differential equation yang diberikan, awak kena identify dulu. Yang mana satu awak punya A dan yang mana satu fx awak. So macam mana kita nak identify? So benda ni kita identify, kita kena ingat dia punya general form bagi non-homogeneous equation. So this one is non-homogeneous equation punya general form. So di mana A ni dia berada sekali dengan Y double prime. Okay. And then B dia berada sekali dengan Y prime and C dia berada sekali dengan Y. So first thing first, apa yang awak kena perlu tahu, awak kena identify yang mana satu A dan yang mana satu fx. Kenapa kita kena identify benda ni? Pentingnya sebab nanti kita akan pakai dia. Okay. So kalau macam kita dah mahir step ni, kita boleh skip lah. Kita boleh continue dengan step yang seterusnya. Sebab nanti bila kita tengok soalan, kita boleh tahu dah, oh A yang mana satu, fx yang mana satu. Tapi kalau kita ni tak mahir lagi, list down dulu. A awak apa, fx awak apa. Okay. Alright. So bila kita dah identify, next kita pergi kepada step yang kedua, di mana kita nak cari YHX ataupun kita kenali sebagai homogeneous solution. Sebab apa kita nak cari YHX dulu? Sebab YHX ni yang paling mudah kita nak cari. Okay. So bila kita dah dapat YHX, kita dah dapatlah satu part bahagian ni, kita dah settle. Next kita nak cari yang inilah. Okay. So now macam mana kita nak cari YHX bila melibatkan non-homogeneous equation? Okay. Bila melibatkan non-homogeneous equation, untuk kita cari homogeneous solution, fx ni kita akan assume sebagai kosong. Once kita dah assume sebagai kosong, daripada bentuk ni dia akan dapatlah bentuk macam ni. A double prime, A y double prime plus B y prime plus C y equal to 0. Okay, kita equalkan kita punya fx dengan kosong. So once kita dah equal, kita solvekan kita punya homogeneous equation untuk dapatkan dia punya solution. Alright, next step yang ketiga. Okay, daripada step yang kedua ni, kita kena identify yang mana satu kita punya Y1, yang mana satu kita punya Y2. Okay, itu perbezaan bila menggunakan method operation parameter dengan method of undetermined coefficient. Okay, so kalau macam sebelum ni, untuk kita cari YPX, kita memang refer terus kepada kita punya fx. Tetapi untuk method operation parameter, untuk nak cari YPX, first kali kita kena identify dulu yang mana satu Y1 kita, yang mana satu Y2 kita. Means that dia relate dengan kita punya YHX. Okay, kalau YHX awak salah, Y1 awak akan salah, Y2 awak pun akan salah. Alright, so kita tahu di mana kalau nak cari YHX ataupun homogeneous solution, dia ada 3 case, betul? Kita ada real and distinct root, real and equal root, and complex root. So daripada bentuk 3 ni sahaja, kita boleh dapatkan Y1 yang pertama, iaitu case 1, iaitu case real and distinct root. So di mana nanti awak akan dapat awak punya homogeneous solution dalam bentuk yang macam ni. A exponential m1x plus B exponential m2x. Di mana Y1 awak adalah this one. Okay, this one. And this one is our Y2. Okay, boleh nampak tak? So okay, kalau case 2 kan dia dalam bentuk ni yang selalu kita jumpa. Apa bentuk dia? A tambah Bx exponential Mx. Betul? Bila dapat bentuk macam ni, macam mana kita nak identify yang mana satu Y1, yang mana satu Y2? So kita kena expandkan dululah. So once kita expandkan, kita akan dapatlah A Emx plus B X Emx. So nampak tak sekarang? Dia dapat dalam bentuk macam ni. Kita dah expandkan dia kan? So lepas itu kita boleh identify lah this one. Kita tak ambil yang constant value kita just ambil dia punya function sahaja. So Emx ni adalah kita punya Y1 dan Xemx ni adalah kita punya Y2.
Okay, clear? Same to the case 3. So bila case 3 kita tahu kita akan dapat dalam bentuk macam ni. Kan? Kita akan dapat dalam bentuk exponential alpha x and then in bracket a cos beta x plus b cos sin beta x. So daripada bentuk ni first expand lah dulu masuk. Okay, so kita akan dapat lah macam ni. So daripada sini kita tahu yang this one adalah kita punya y1 and this one is our y2. Okay, clear? So lepas kita dah dapat, okay, step 3 ni kita identify kita punya y1 dengan y2 melalui homogeneous solution kita. Once kita dah dapat, kita dah dapat identify y1 kita yang mana satu, y2 kita yang mana satu. Next step yang keempat, kita kena differentiate. Okay, kita kena differentiate y1 dan juga y2. Okay. After kita dah differentiate y1 dan y2, and then kita kena calculate this one, Wronskian. Okay. Kenapa kita nak kena calculate this one? Apa function dia? So nanti kita tengok. Alright. So macam mana kita nak calculate Wronskian ni? So this one is dia punya formula lah. Okay, formula dia adalah W equal to determinant. This one kita akan letak kita punya equation y1 and this one is equation y2. So maksudnya di bahagian row yang pertama kita letak y1 dan juga y2. And untuk row yang kedua kita akan letak y1 prime dengan y2 prime. Okay, so next, apa formula determinant? Formula determinant, this one mesti darab dengan this one. Betul tak? So y1x time dengan y2 prime x and then kita kena minus, okay, y2x prime dengan y1 prime x. Okay, and then kita akan dapatlah value of w ni. Okay, once kita dapat Wronskian ni, and then baru kita calculate u and v. Kenapa kita buat semua benda ni? Sebab kita nak dapatkan ypx. Okay, di mana ypx kita adalah u y1x and then plus v y2x. Betul? So y1 and y2 kita dah dapat dah di awal ni. Masa step yang ketiga ni kita dah dapat dah. Tetapi u dengan v kita tak dapat lagi. So macam mana kita? That's why lah kita kena buat. Kita kena cari Wronskian ni dulu. After that baru kita boleh dapatkan u and v. Di mana formula u ni adalah negative and then kita kena integrate y2x. Okay, y2x time dengan kita punya fx. That's why lah tadi saya suruh awak identify dulu. So nanti senang. Awak dah tak confuse yang mana satu fx awak. Okay, yang mana satu a awak. Alright, so y2x time dengan fx and then over a time dengan yang kita cari ni, w. Okay, and then lepas kita dah masukkan dalam formula, simplify. Okay, kita integrate and simplify lah. Okay, so untuk v pula, dia adalah integrate y1x fx over aw dx. Apa perbezaan u dengan v? Perbezaan dia hanya dekat sini. U dia ada negatif and dia punya this one is y2x. Okay, v dia adalah y1x. Itu je perbezaannya. Okay, so next after awak dah kira u awak, dah kira v awak, barulah kita masukkan dalam ypx kita. Sebab apa kita boleh dapatkan ypx dah? Sebab kita dah jumpa u, kita dah jumpa v, kita dah jumpa y2x, kita dah jumpa y1x. Next, masukkan dalam formula. After kita dah dapat ypx, apa yang kita boleh buat? Kita bolehlah dapat kita punya general solution. Di mana sebab yhx ni kita dah cari di permulaan step tadi. And ypx after kita dah dapat, masukkan dalam formula general solution bagi non-homogeneous equation. Okay, kalau dia tak bagi yang ini tak sama je. Daripada kita belajar daripada first order sampai sekarang pun benda yang sama. Maksudnya kalau dia tak bagi initial condition, tak perlu nak cari. So stop dekat general solution sahaja. Tetapi kalau diberi, awak kena carilah lagi. Dan method dia ataupun step dia tetap sama macam yang sebelum ni. Okay, so this one adalah dia punya method ataupun step kita nak solvekan bila melibatkan ataupun bila menggunakan method of variation of parameter ni.
Okey tak? Ada nak tanya apa-apa tak? Ataupun macam sama-sama lagi, tak faham lagi ke? Ataupun dah nampak sikit, tapi nanti bila tengok soalan, of course akan lagi nampak. Tapi kalau dekat sini pun macam tak faham apa yang saya explain, mungkin dekat example tu akan nampak sikit apa yang saya explain. Dan kalau awak buat latihan, akan lagi nampak. Okay? Alright, so next kita pergi kepada kita punya example. Alright? Sebelum tu ada nak tanya apa-apa tak? Takutlah ada yang confused ke? Ke okey-okey sahaja? Okey-okey sahaja. Okay je Puan. Ya, okey. Okay je. Kalau saya tanya soalan ni boleh jawab kan? Kena buat example dulu. Puan, Yep. yang nombor 6 tu tadi saya terlepas dengar. AW bawah tu apa ya? Apa dia? Tersekat awak cakap apa dia? Dia definition apa AW dekat nombor 6. Ni. Dia orang punya bawah tu dua-dua ada AW, itu apa ya? Oh, A ni kita akan ambil daripada yang tadi yang kita akan ambil daripada general form untuk non-homogeneous tu kan. W ni kita dapatkan daripada Roskin ni. Roskin. Formula kita akan pakai determinant. Jadi kita akan dapatlah W ni. Faham tak? Awak just kena ingat formula saja. Awak tak perlu tahu apa kita cakap macam proving dia. Awak tak perlu tahu pun. Kalau saya macam mana kalau saya explain yang itu, nanti lagi banyak awak dalam kepala otak awak kan dia masuk kan. So jadi macam pening. So apa yang penting untuk course awak sekarang ni, awak just kena faham ataupun awak kena ingat formula tu. Okay? Formula tu di mana A dengan W ni awak kena tahulah A ni apa, W ni apa. Okay, W ni kita dapat daripada step yang kelima ni. Sekian ni. Okay, boleh tak? Ke masih tak faham ataupun masih lagi tak clear apa yang saya cakap? Okay tak? Yang menanyakan soalan ni? Okay tak? Dengar ke suara saya ni ke tak dengar suara saya? Dengar Puan, dengar. Dengar. Hujan ke? Oh, hujan. Alright, okay. So kalau tak ada apa kita continue Alright. So kita continue dengan example. Alright, so kalau tengok pada example ni, kita nak solvekan differential equation. This one lah differential equation tu dengan menggunakan method parameter. Okay. So kita tahulah bila disebut method of variation parameter tu automatic dah tahu dah. Oh, this one adalah non-homogeneous lah sebab non-homogeneous dia punya nak solvekan dia ada dua je method. Method of variation parameter ataupun method of undetermined coefficient. Okay, dia ada dua sahaja. So, now macam mana kita nak solvekan kita punya differential equation ni menggunakan method of variation parameter. Okay, means that first kali apa yang kita kena buat, kita kena identify dulu. Okay, identify A dan juga Fx kita. So kita tahulah A akan berada di sini dan this one adalah kita punya Fx kita. Betul? Alright, that's why lah bila kita identify A dengan Fx kita akan dapat A equal to 1 and Fx equal to exponential negative 2x. Okay? Clear? Alright. So yang ni basic dia. Basic dia first kali identify dulu daripada kita punya differential equation tu, identify A dan juga Fx. Next, kita nak cari YHX. Seperti yang saya cakap, this one adalah non-homo. So, nak jadikan dia homo, Fx kita akan assume sebagai kosong. That's why lah awak punya equation ni dia jadi y double prime plus 4y prime plus 3y equal to 0. Okay, once dia dah jadi, okay, bila dia dah tukar Fx tu jadi 0, automatic lah this one adalah kita punya homogeneous equation. So daripada homogeneous equation ni kita akan solve dan dapatkan dia punya homogeneous solution. So first kali apa yang kita kena buat, kita kena tukarkan this equation menjadi characteristic equation di mana y ni akan bertukar jadi m.
Okay, so di mana double prime dia akan jadi m square. And then plus 4, y akan tukar jadi, y prime akan tukar jadi m. And then y akan jadi 1. So 1 darab dengan 3, that's why awak dapat 3 and then equal to 0. So daripada sini, tekan kalkulator, awak akan dapat nilai m awak, which is negative 3 and negative 1. Di mana negative 3 and negative 1 ni dua number ataupun dua value yang tak sama. So since dia tak sama, dia adalah real and distinct root. Okay, berulang-ulang kali saya akan cakap benda ni. Bila melibatkan kita buat soalan, kan banyak jumpa benda ni kan. So kena ingat dah lah sepatutnya. Alright. So bila kita dah tahu dia punya jenis adalah real and distinct root, so dia punya general solution ataupun homogeneous solution dia adalah dalam bentuk A, dia bentuk ni lah kan, A, E, M1X plus B, E, M2X. So kita just substitute lah M1 kita dan juga M2 kita masuk dalam kita punya general solution ni. Alright. So bila kita masukkan, so dia akan jadi A exponential M1 ni kita tukar negative 3x. And then plus B exponential negative 1, jadikan dia negative 1 lah, dekat sini kita substitute negative 1 masuk dekat M2. So kita akan jadi B exponential negative x. So this one kita punya homogeneous solution. Okay, settle. Okay, sebabkan kita nak dapatkan yx equal to yhx plus ypx. Betul? So this part dah settle, kita dah dapat. Tapi sekarang ni kita nak cari ypx pula. So bila menggunakan method of variation parameter, apa yang kita kena buat step yang ketiga, kita kena identify y1 dan juga y2x. So macam mana kita nak identify? Tadi dekat step saya dah tunjuk, dia ada 3 je kaedah. Case 1, case 2, case 3. So daripada bentuk ni kita boleh tahu yang mana satu y1, yang mana satu y2, yang mana satu y1 dan y2. Okay? So bila kita dah dapat kita punya yhx, so kita akan refer pada yhx untuk dapatkan y1 dan juga y2. Okay? So y1 kita akan ambil untuk part ni. Nampak? And then y2 kita akan ambil this part. Clear tak? Alright? So benda tu dia relate dengan kita punya homogeneous solution. Alright. So once kita dah dapat y1 dan juga y2, next step apa yang kita kena buat? Kita kena differentiate. Okay? Maksud prime ni maksudnya differentiate. So kita nak kena differentiate untuk y1 dan juga y2. Sebab tu, okay, y1 awak adalah exponential negative 3x. So bila awak differentiatekan dia, awak akan dapat negative 3 exponential negative x. Okay? And then y2x sama dengan exponential negative x. So bila awak differentiatekan dia, awak akan dapat negative exponential negative x. Okay, since awak dah dapat y1, y2, y1 prime, y2 prime, next kita akan cari Wronskian. Okay, nak cari Wronskian ni, formula dia, di sana, determinant y1, y2, y1 prime, y2 prime. Okay, so first kali kita substitute lah y1 ni dengan this one, dengan exponential negative 3x. And then y2x dengan exponential negative x. And then y1 prime dengan negative 3 exponential negative x. And then y2 prime x dengan negative exponential negative x. So lepas kita dapat ni, barulah kita guna formula determinant, di mana dia adalah darab silang, betul? So darab silang yang ditolakkan. Alright. So ataupun kalau ingatlah dulu kita belajar determinant kan, dia macam ni kan, A, B, C, D, betul? So dia adalah A, D tolak B, C. Situlah. Samalah maksud dia untuk yang ni. Okay. So kita akan ambil this one, exponential negative 3x, kita prime dengan negative exponential negative x. And then minus exponential negative x prime dengan negative 3 exponential negative 3x. So macam bila kita dah dalam fasa yang di sini, apa yang kita kena buat? So this one adalah exponential and this one also exponential. And then dia punya operasi adalah darab. So
exponential time dengan exponential we get negative exponential lah sebab dia positif, negatif. And then dekat atas ni negative 3x. And this one is negative x. Bila dia adalah operasi darab, so yang atas akan jadi tambah. So dia akan jadi negative 3x plus negative x for this part. So awak akan dapat negative exponential, this one negative 3 minus negative 3x minus negative x. So we get negative 4x. Okay, clear? And then for this part, so this one negative and negative. So kita akan dapat positif. So exponential negative x plus negative 3x. So kita akan dapat di sini adalah exponential negative 4x juga. So nampak tak sekarang ni? Sorry, dia ada 3 Okay. So sekarang ni kita ada negative exponential negative 4x plus 3 exponential negative 4x. So kalau awak tengok dekat sini, this one is exponential negative 4x and this one is exponential negative 4x. Sama. Okay, since dia sama, kita boleh tolak dia punya value ni. So di sini kita akan assume sebagai negative one lah. So this one adalah 3. So 3 minus 2, we get 2. That's why awak dapat 2 exponential negative 4x. Okay. Alright. Okay, this one is kita punya value of W. Next, kita nak calculate pula U dengan V. So U dengan V, so first kali kita akan calculate U. So U sama dengan this one apa? Negative integrate y2x fx over AW dx. So sekarang kita first kali masukkan dulu. So y2x kita adalah exponential negative x. And then kita punya fx kita adalah exponential negative 2x. And then divide A kita adalah 1, W kita adalah 2 exponential negative 4x. Okay, kita dapat bentuk macam ni. So now, kita boleh simplify dulu yang dalam ni. So exponential negative x time dengan exponential negative 2x. So we get negative. So dekat atas ni kita boleh dapat negative exponential negative 3x. Sebab apa? Sebab negative x plus negative 2x we get negative 3x. And then yang kat bahagian bawah kita akan dapat 2 exponential negative 4x dx kan. So dekat sini constant kita boleh letak di luar. So kita boleh dapatlah negative 1 over 2 and then yang tinggal hanyalah exponential negative 3x over exponential negative 4x. So bila melibatkan bahagi, apa yang akan jadi? Dia akan tolak. Betul? So dia sama juga dengan negative 1 over 2 integrate exponential negative 3x minus negative 4x. Okay. So kita akan dapat negative 1 over 2 integrate this one kita akan dapat exponential negative 3 plus 4. So kita akan dapat 1. Kita akan dapatlah negative 1 over 2 and then kita integrate exponential x. So once kita integrate exponential x, kita akan dapat negative 1 over 2 exponential x lah. Okay, clear tak? Okay, first kali selesaikan dulu ataupun simplifykan yang dalam dulu. Selagi boleh simplify, simplify. And then lepas tu baru kita integrate. Sama juga untuk V. V ni kita nak integrate y1. So y1 kita adalah exponential negative 3x and then kita time dengan fx kita, di mana fx kita adalah exponential negative 2x over A kita adalah 1 dan W kita adalah 2 exponential negative 4x. Alright, so macam tadi saya cakap yang constant kita boleh letak di luar. So yang dalam ni kita solvekanlah exponential negative 3x time dengan negative 2x, kita akan dapat exponential negative 5x over dengan exponential negative 4x. So bila dia dalam bentuk bahagi, dia punya power ni akan tolak. So exponential negative 5x tolak negative 4x. So kita akan dapat exponential negative 5 tambah 4. So kita akan dapat negative x lah. So this one yang kita akan integrate.
So when kita integrate exponential negative x, so kita akan dapat negative exponential negative x. So time dengan 1 over 2. That's why awak dapat negative 1 over 2 exponential negative x. So now awak dah dapat u, awak dah dapat v. Apa lagi yang kita kena buat? Kita just masukkan dalam formula YPX lah. So this one is our formula YPX. Di mana YPX adalah u kena darab dengan Y1X. Dan tambah V darab dengan Y2X. Okay, U kita tadi kita dapat negative 1 over 2 exponential X. And then Y1X kita adalah exponential negative 3X. Okay. And then plus dengan kita punya V. V kita adalah negative 1 over 2 exponential negative x. And then kita punya, ni tak payah letak silap. Okay, so y2x kita adalah exponential negative x. Okay, so bila tambah dengan tolak, kita akan dapat tolak. That's why awak dapat macam ni bentuk dia. Next, kita boleh solvekan yang bahagian atas ni. Okay, so untuk bahagian ni 1 over negative 1 over 2 exponential x plus negative 3x. So maksudnya 1 tambah dengan negative 3. So kita akan dapat negative 2x. And then minus 1 over 2 exponential negative x plus negative x. So we get negative 2x. Okay, sebabkan dia punya exponential ni sama. So untuk bahagian ni kita boleh tambah atau tolak seperti biasalah. So negative 1 over 2, negative 1 over 2, kita akan dapat negative 1 exponential negative 2x. Tetapi 1 ni selalunya kita takkan tulis. So kita akan biar je dia jadi negative exponential negative 2x. Macam this one. Okay. So once kita dah dapat YPX, kita masukkanlah dalam formula YX equal to YHX plus YPX. So YHX kita apa dia? Tadi kita dah dapat A exponential negative 3x and then plus B exponential negative x. Ini adalah kita punya YHX and then plus YPX kita this one. So plus dengan minus, so kita akan dapat minus exponential negative 2x. Okay, clear? Sebabkan soalan tak minta kita untuk cari particular solution ataupun soalan tak diberi initial condition, so kita boleh stop dekat sini. Dapatlah jawapannya. Inilah jawapannya. Okay, clear tak? Alright. Ini kalau tak diberi initial condition. Let's say lah kalau initial condition tu diberi. Okay, so maksudnya kita kena continue lagi lah. Contoh macam ni. Contoh tiba-tiba dia bagi initial condition di mana y0 equal to 2, y prime 0 equal to 1. So maksudnya kita kena continue untuk dapatkan ataupun untuk kita solvekan YPX ni. Tadi kan YPX kita dapat A exponential negative 3x plus B exponential negative x minus exponential negative 2x. Betul? So bila diberi particular solution bila diberi initial condition, maksudnya sekarang ni awak kena cari ni nilai A ni apa, nilai B ni apa. Okay? Itu maksud particular solution. Okay, faham tak? Sebab tu, okay, contoh dia dah bagi. Contohnya lah, diberi awak initial condition. So, apa yang kita kena buat, kita nak kena carilah nilai A tu apa, nilai B tu apa. Tetapi kita kena tengok kepada initial condition yang diberi. Kalau contohnya dia hanya bagi y0 equal to 2 saja, so perlu ke kita nak cari y prime? Tak perlulah. Tetapi bila dalam soalan ni diberi y0 equal to 2, so ini function dia kita akan pakai ataupun kita akan substitutekan dalam kita punya general solution yang kita dapat tadi. Tapi bila dia bagi y prime 0 equal to 0, maksudnya kita kena cari lagi satu equation di mana equation y prime. Apa maksud prime? Maksudnya kita kena differentiate. Alright, so apa maksud y prime? Maksudnya kita akan differentiate kita punya y ni. That's why lah, bila kita differentiate y, kita akan dapat y prime x equal to, so for this part, dia akan dapat negative 3a exponential negative 3x.
And then for this part, sebabkan this one is negative, so negative bawa ke depan, that's why dia jadi negative b exponential negative x. And then for this part, bila kita differentiate sebabkan ini negative 2, bila bawa ke depan, negative 2 time dengan negative, we get positive 2 lah. So plus 2 exponential negative 2x. So now kita dah ada yx and y prime x. Once kita dah ada benda ni, kita just substitute lah benda ni masuk dalam kedua-dua equation ni. Alright, so bila yx, okay, yx ni kita akan pakai y0 equal to 2. So y0 equal to 2. So apa maksud dia? Maksudnya y equal to 2 when x equal to 0. Okay, so this one yx ni kita akan tukar jadi 2. Okay, and then x ni yang mana ada x ni kita akan substitute dengan 0. So once kita masukkan 0 dekat exponential, dia akan jadi 1, betul? That's why dia jadi a plus b minus 1. Okay, so daripada sini kita boleh simplify lah apa yang boleh kita simplify, kita simplify. So 2 equal to a plus b minus 1. So a plus b minus 1 equal to 2. So a equal to 2 plus 1, so we get 3 minus b. Okay, so boleh solve ke? Tak boleh solve lagi, tak apa. Kita continue dulu dengan condition yang kedua, di mana y0 equal to 1. So, y prime 0 equal to 1. So, kita tahulah yang y prime 0 akan dapat 1 when x equal to 0. So, this bahagian ataupun this part terletak 1. Okay, and negative 3a exponential x ni kita substitute ni 0, that's why awak dapat negative 3a. Negative 3a. And then negative b exponential 0, that's why awak dapat negative b. And then 2 exponential 0, that's why awak dapat plus 2. So daripada sini awak akan dapat 1 equal to negative 3a minus b plus 2. Okay, so a ni kita boleh substitute masuk dalam ni. So 1 equal to negative 3 minus b plus 2. Okay, so negative 3 times dengan 3, we get negative 9 plus 3b minus b plus 2. Okay, negative 9 plus 2, we get negative 7 plus 2b. So negative 7 bawa ke bahagian sebelah, dia jadi plus. So dia akan jadi 2b equal to 8. So b equal to 4. So b equal to 4, substitute balik masuk dalam ni. That's why awak dapat 3 tolak 4. So we get negative 1 for a. Okay, nampak tak? So negative 1, a is negative 1, b equal to 4. Then kita substitute lah value yang kita dapat ni masuk ke dalam kita punya general solution kita. So a ni kita substitute dengan negative 1. That's why awak dapat negative exponential negative 3x. And then plus b exponential negative x. So b kita dapat 4. So plus 4 exponential negative x. And then this one salin balik je lah. So selesai. Okay, boleh. Ada nak tanya apa-apa? Okay ke tak? Ada tanya apa-apa tak? Laju sangat ke? Atau okey-okey sahaja? Okey Puan, okey. Okey. So faham tak yang okey tu, faham ke tak faham? InsyaAllah faham. Buat latihan ya. Sebab tu saya cakap tadi, bila awak buat latihan nanti lagi faham. Macam sekarang mungkin dia macam mana? Mungkin bila saya explain faham, tapi kalau kita tak buat, kita tak ingat tau. So once kita buat latihan, kita akan ingat, kefahaman tu akan jadi lagi faham. Tetapi kalau saya explain, awak tak faham, macam masa nak buat tu dia macam complicated lah sedikit. Okay? Tapi tak apa.
Mungkin latihan yang pertama macam susah. Bukan susah sebenarnya, macam apa macam kita tak boleh buat. And then next latihan, okay, kita dah faham sikit. Okay, buat lagi latihan, okay, kita dah faham. Okay, sebab kefahaman setiap kita ni tak sama. Okay, dan penyampaian saya adalah secara general macam tu kan. So mungkin ada orang sekali saya explain dia faham. Ada orang mungkin dia kena ulang dengar apa yang saya explain ni baru dia faham. Okay, so benda tu normal, tak ada masalah. As long as kamu kena rajin buat latihan. Okay, dia buat latihan ni cakap hafal step. Awak kena buat latihan dan faham kenapa kita buat macam ni, kenapa kita buat macam ni, kenapa kita buat macam ni. Okay, tapi hopefully apa yang saya explain tu bolehlah, tak adalah nampak macam saya explain terlalu laju ke. Itu yang penting. That's why saya duduk tanya ke orang, okay tak saya explain? Boleh tangkap tak apa yang saya explain tu? Okay, so as long as kalau masing-masing boleh, okay lah, Alhamdulillah lah. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh je tanya sekarang. Ada tak soalan nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Ke tak ada? Tak ada Puan. Tak ada. Okay. So tak ada sebabkan malam ni kita ada test kan. So kita habiskan awal sedikit kelas supaya awak ada masa untuk prepare awak punya ulang kaji ke apa-apa yang patut. Okay. So untuk test malam ni ada apa-apa tak soalan yang melibatkan test yang awak nak tanya ke? Confused lagi ke? Ada tak? Puan, malam ni subjektif ke objektif? Sama macam yang sebelum ni. Maksud bukan soalan yang sama, bentuk yang sama. Kan saya dah masukkan dalam WhatsApp kan? Tak baca Muhammad Aikad. Okey. Okey tu terlepas pandang. Tak apa, saya faham banyak kerja kan, banyak subjek kan. Okey, ada lagi tak nak tanya apa-apa? So soalan untuk malam ni adalah soalan objektif. Kita ada dua ujian. Ujian yang pertama melibatkan first order dan ujian kedua melibatkan second order, tetapi second order yang melibatkan homogeneous sahaja, tak termasuk non-homogeneous equation. Okay, so maksudnya nanti kalau ujian yang pertama masa selama 20 minit, and then ujian yang kedua 30 minit. Okay, clear tak? Clear tak? Yang hujan ni dengar tak suara saya? Clear. Alright, okay. Ni Puan. Okay, Muhammad Nazarul. Lama saya duk panggil nama awak sebelum ni, tak pernah dengar apa suara. Hari ni baru dengar. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita stop dekat sini. Awak boleh continue study apa yang patut. Ada lagi ke kelas